Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam PKPB. Okey, baik anak-anak KSSM, ini adalah kelas saya yang ke-5 sewaktu PKPB ni. Kita habis bab 1 3 minggu. Minggu lepas kita bab 2. Minggu ini kita masih bab 2. Pagi tadi saya masuk sedikit holistik. Okey, baik anak-anak. Pada minggu lepas, saya telah berkongsi tentang bab 2, iaitu perkembangan nasionalisme di Asia. Kalau pelajar boleh tengok balik apa yang saya kongsikan minggu lepas. Tajuk kita adalah nasionalisme di Asia. Saya akan ajar dulu, baru kita bimbing secara berkala untuk kertas 2 dan kertas 1. Okey. Kalau kita tengok di sini, bila kita sebut Asia, Asia ni apa yang kita belajar? Minggu lepas saya dah habis China. Dan saya harap hari ni kita sempat habis sedikit India, Mesir dan sebagainya. Bagaimana faktor-faktor ini dia membawa kepada perkembangan nasionalisme di Asia. Okey. Kalau kita tengok anak-anak, dia ada 4 ni. Setiap 4 ini dia ada key dia. Kalau macam nasionalisme minggu lepas di China, kita pergi sentuh tentang Dr. Sun Yat-sen. Hari ini kita nak masuk yang pertama. Saya ulang balik tajuk ini, ialah India. Pelajar boleh tengok di sini. Kalau kita tengok di sini anak-anak, bila sebut India, apa yang pelajar kena faham di sini ialah mengapa timbul semangat nasionalisme di India. Itu kita kena faham. Kalau Cina minggu lepas kita belajar tentang sistem Manchu. Yang ini kita belajar. Cuba tengok sebelum saya tunjuk buku teks. Dalam PowerPoint saya ni, sebelum ini kita kena faham India dan Pakistan ni satu negara yang besar. Kalau kita nampak di situ, bagaimana timbulnya penentangan di India. India ini pernah dijajah oleh British. Jadi kita nampak di situ, dalam dot yang ketiga itu, Brahmo Samaj. Okey. Pelajar nampak Mahatma Gandhi. Bawah sekali, Nehru. Okey. Saya sekadar nak tunjuk dulu pada pelajar, apa yang kita belajar itu, pelajar dah belajar pada minggu lepas. Sambungannya minggu inilah. Okey, terima kasih Cikgu Aini, sahabat saya, YouTuber daripada Manjung. Okey. Okey, baik. Okey, kita masih terima dalam 5 minit ni saya masih terima kawan-kawan kita masuk. Okey, baik Okey, kita tengok di India. Saya akan garis anak-anak boleh faham dengan mudah. Okey, kalau kita tengok di India, kenapa timbul penentangan berbeza dengan negara China? China tidak dijajah oleh Barat. Dah tentu dia berbeza. Kalau di India ini, kalau kita tengok, dia adalah berkaitan dengan dasar imperialis. Imperialis ni maksudnya negara besar menduduki negara lain, negara kecil lah,
atas sebab tertentu. Contohnya, untuk mendapat bahan mentah. Okey, itu yang pertama. Dalam perenggan kedua ini, pelajar nampak dua tokoh. Brahmo Samaj, Arya Samaj. Ini ialah pemimpin awal ataupun pertubuhan yang telah memupukkan semangat cinta cinta kepada negara. Ini bermaksud kalau pelajar jumpa ni, ini bukan nama orang. Ini ialah pertubuhan. Saya pernah bagi soalan kertas satu ni. Oh, ingat nama orang. Ini kembar ke cikgu? Bukan. Okey. Oleh kerana di situ, rakyat India ni, dia mula mendapat pendidikan barat. Bermaksud, barat sudah masuk secara perlahan-lahan dan di situ kita nampak sudah ada pertubuhan parti politik yang kita panggil Indian National Congress. Lepas tu Liga Muslim. Liga Muslim ni Islam lah. Okey. Kalau kita nampak pada peringkat awal ni, mereka ini radikal. Sekali lagi saya sebut radikal. Radikal ini maksudnya adalah penentangan keras. Maksudnya dia gunakan senjata ataupun kekerasan. Kekerasan. Oh, banyak benar tersasa. Okey. Ini baru nama orang. Kita nak pergi nama yang pertama ni. Bal Galjadal Tilak dan Bipin Chandra Pal. Ini Rosha mungkin senang sebut. Okey. Ini bukan soalan utama lagi. Ini soalan yang kita nak tengok. Pelajar tolong ingat, tolong hafal. Okey, kita nampak di sini Indian Congress ini dia anti-British. Maksudnya dia tak nak bekerjasama dengan British pada waktu itu. Siapa pemimpin? Ini kita kena faham. Pemimpinnya ialah, ini hebat ni, yang kepala botak macam saya. Mahatma Gandhi. Nama lebih kurang saya dah. Kalau awak buang D, Gani lah. Sebut elok-elok. Kalau ejaan silap, maka kosong. Okey. Apa dia buat di sini? Okey, pelajar tolong ingat satu gerakan ini. Namanya ialah Satyagraha. Ini yang dipegang oleh orang nasional India yang anti-British. Dan kita nampak ini akhirnya merdeka dan mereka berpisahlah India pada tahun 1947. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks ini pelajar, pelajar nampak India ni sikit je. Sikit saja India. Dan pelajar kena tengok pada sudut info ini. Dahagi di India. Okey, apa itu dahagi? Cuba baca sekejap pendek. Ini bukan dahaga. Ini adalah pemberontakan oleh askar British sendiri. Ini sepoi. Sepoi ini askar upahan British. Orang India yang terlibat dalam menyokong British, tapi akhirnya mereka marah apabila, ini kita seronok tengok ni, British mencampuri adat, budaya dan agama. Ini pelajar kena tengok. Kalau kita tengok dalam kertas satu, soalan awal-awal di sini pelajar nampak. Kalau kita tengok di sini, soalan nombor 4.
muka surat 26. Apa jawapan pelajar nak ambil? Satu saja India ada. Maklumat berikut berkaitan dengan tokoh nasionalisme. Sebenarnya bukan tokoh. Dia pertubuhan tadi. Awal. Yang ini nama orang. Ni. Apa sumbangan kedua-dua tokoh ni? Yang mula-mula kita belajar pertubuhan. Macam kembar tadi. Ini kita belajar nama dua orang. Lepas tu kita belajar Mahatma Gandhi. Alia kata D. Memberi perhatian kepada sosio agama. Antara jawapan ini, yang salah, C. Ini awal-awal kita potong. Okay. Menentang kelemahan pemerintah juga kita potong awal-awal. Ada dua jawapan. Alia bagi tahu D. Yang lain setuju? Anas dia kata A. Menggerak perjuangan militan. Nadira dia kata A. Baik, dia beza militan dengan radikal. Militan ni lain. Kalau kita tengok dekat buku teks ini, ada tak perkataan militan yang pelajar jumpa? Okey. Yang pelajar jumpa ialah gerakan yang kita panggil sebagai radikal. Nampak? Ini awal. Okey. Lepas itu pelajar jumpa satu lagi gerakan yang namanya militan. Saya besarkan sikit. Okey. Nampak situ Automatik pelajar jumpa. Apa jawapan dia? Terima kasih yang baru hadir. Menggerak semangat penentangan British secara militan. Automatik jawapan kita ialah A. Ni saya nampak Jadi yang jawab D tadi, kita dah salah. Sosio agama ini anggota SPOY. SPOY ni maksudnya askar upahan. Satu soalan saja. Dan kita tak ada pun dalam latihan soalan kita ini berkaitan dengan bab 2. Dalam modul Perak, insya-Allah modul ini kita akan murnikan dalam minggu depan dan pelajar akan dapat lagi modul yang terkini. Nanti insya-Allah akan dapat sebelum buka sekolah lah. Okey, saya buka balik. Minggu lepas saya dah tunjuk. Sementara saya menerima rakan-rakan kita yang baru masuk ni. Saya kena slow sikit. Okey, kita ada Thailand, soalan 1. Kita ada soalan 2 ialah gerakan Islah dan akhbar. Minggu lepas kita belajar tentang nasionalisme. Okey. Kita nampak India kita tak berikan perhatian. Nanti mungkin dalam modul baru yang terkini kita ada tajuk India ini. Okey. Cikgu harap bab India ni okey. Pelajar beri respon kata okey. Kalau tak faham, cikgu boleh stop dan ulang balik. Kalau soalan tanya siapa pemimpin yang radikal, kita dah ada. Kalau siapa ingat pertubuhan yang awal, yang ada nama Samaj, itu yang mempertahankan budaya tempatan. Okey, good Alia Okey. Saya tak berniat nak laju. Yang penting pelajar faham. Okey. Ramai lagi baru masuk ni. Okey, selamat datang pada yang baru masuk. Boleh tulis di chat anda daripada sekolah mana. Hari ni saya open. Macam biasa-biasalah. Okey. Cikgu Liza pun ada. Cikgu Liza ni YouTuber. Betul Cikgu Liza Selamat datang Cikgu Liza. Okey. Terima kasih Cikgu. Okey. Di YouTuber daripada Manjung macam Cikgu Aini.
Okey. Okey anak-anak. Kita nak masuk yang ketiga. Saya dah berhenti tadi, dahagi. Sebelum saya masuk yang ketiga ni, kita nak tengok sikit lagi info pada sudut maklumat ni. Yang berkaitan dengan apa yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi ni. Pelajar nampak Mahatma Gandhi ni, dia ada satu pegangan yang dipanggil Satyagraha. Okey, kita tengok di sini. Okey, apa tu Satyagraha? Satyagraha ni dia tak macam pemimpin tadi yang radikal. Dia kata perjuangan tanpa ganas. Itu sebab kita tengok Mahatma Gandhi ni, dia mogok lapar. Dan dia berpegang kepada kebenaran. Kalau dia rasa benda tu betul, dia akan tentang British. Ini kita nampak. Okey, saya ulang balik India ni. Tadi yang ada kembar Samaj, rasa cinta. Lepas itu kita belajar tentang radikal. Ada dua pemimpin tadi. Iaitu, kita nampak di sini mana tadi? Tilak dan Pal. Ambil poin sikit je. Lepas itu kita ada Satyagraha. Dan last kita belajar tentang dahagi. Okey. Itu faktor yang kedua. Yang menjadi penyebab masyarakat di Asia Tenggara ataupun tanah Melayu timbul semangat menentang penjajah. Okey. Yang ketiga, ini disekalikan. Okey. Cikgu minta pelajar tolong faham, nanti kita akan sentuh tentang gerakan. Sebab kita akan cuba detail yang ini. Okey. Ini adalah satu gerakan Empire Uthmaniyah di Mesir. Okey. Mesir ni kita fahamlah ya. Daripada Khalifah Arsyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Uthmaniyah. Inilah Turki Uthmaniyah ni. Okey. Kalau kita tengok yang awal-awal ni, ada point dia. Kita nampak Uthmaniyah ni, empire yang besar ni. Pelajar kena faham, ialah dia nak mempertahankan Islam daripada imperialisme barat. China mancu. India, dia imperialisme daripada British. Yang ini imperialisme barat. Okey. Saya harap pelajar jelas. Kalau tak jelas, pelajar boleh on mic dan bertanya. Okey. Tengok gerakan Islah. Pelajar tolong ingat dua pemimpin ni. Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Sekali lagi nama macam saya. Tadi Gandhi. Ni Ghani juga. Jumpa nama Ghani ni bagus lah. Dan Syekh Muhammad Abduh. Okey, dua pemimpin ni pelajar. Kalau pelajar tengok, okey, kita masih menerima pelajar. Okey. Okey, kita nampak di sini. Ini gerakan Islah dipimpin oleh dua orang ini. Kalau kita tengok dalam modul kertas 1. Okey, ini Jepun. Okey, kita tengok di sini, ini Filipina. Kalau kita tengok tak nampak pun gerakan Islah ni. Itu sebab kita yang tak ada ni, kita nak murni sikit modul Perak nanti. Kita nampak di sini, tak ada lah. Itulah yang kita kena betulkan sikit. Ada yang lompong-lompong, kita nak betulkan. Tapi di sini, kita nampak ada satu gerakan Islah. Okey. Pelajar nampak pada soalan struktur. Akhbar.
Ini gerakan islah nanti. Jadi saya harap pelajar nanti faham tentang peranan gerakan islah. Okey. Saya tengok chat sekejap. Okey. Okey, terima kasih. Kita dah ada 38 tu, ramai dah tu Okey, yang nak belajar ni bukan boleh paksa-paksa. Ini kelas yang terakhir. Ya, sebab yang lain dah balik sampai kampung dah. Okey. Cuba tengok dalam gerakan islah ni. Kita menentang imperialis barat. Okey, apa yang kita nampak? Apa yang kita tentang? Apa yang mereka tentang? Okey? Pelajar boleh bagi respon dekat chat. Apa yang dia orang tentang ni? Sebelum saya tunjukkan jawapan. Tengok buku teks. Pelajar kalau beli buku teks sendiri, boleh conteng macam saya ni. Kalau tak ada, boleh dapatkan soft copy ni. Conteng. Oh, ini nama orang. Kenapa dia tentang? Kita menentang kerana Eropah dan Amerika pada waktu itu, dia cuba mengubah budaya dan tradisi kepercayaan masyarakat tempatan. Macam gerakan dahagi di India tadi. Apa maksud gerakan dahagi? Gerakan dahagi. Okey, siapa boleh bagi respon? On mic. Okey. Apa itu gerakan dahagi? Gerakan dahagi ni Baru adalah belajar. Gerakan dahagi ialah satu pemberontakan yang terus, telah dilancarkan oleh sepoi atau apa gerakan dahagi? askar upahan British berbangsa India. Sebabkan oleh British campur tangan dalam adat sebab apa? masyarakat setempat, budaya dan agama. Tangan kan? Ya, bagus Muhammad Okey, sebab sama. Orang barat di negara-negara Arab pun, dia cuba ubah budaya dan tradisi. Sedangkan umat Islam yang ditekankan pada waktu itu menekankan kepada Al-Quran dan hadis. Ini gerakan Islam. Dia minta orang Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Jangan terpengaruh dengan barat. Itu sebab kita nampak fahaman inilah yang dipanggil di tanah Melayu nanti sebagai kaum muda. Kaum muda, dia tak ngam dengan kaum tua. Orang muda mana ngam dengan orang tua? Kan? Kita nampak. Okey. Ini gerakan islah awal. Yang kedua, Syed Jamal ni juga, dia memimpin satu gerakan yang dipanggil Pan-Islamism. Okey. Pan-Islamism ni saya nak simple saja. Tujuan dia ialah untuk memperkukuhkan rasa persaudaraan. Dia minta orang Melayu, orang Islam kembali kepada kemajuan. Jangan ortodoks sangat. Itu sebab golongan-golongan kaum muda ini, dia minta salah satunya orang perempuan terlibat dalam pendidikan. Kita nampak di sini, saya nak ringkas-ringkaskan. Inilah yang mempengaruhi gerakan di Malaysia, tanah Melayu. Contohnya Tok Janggut. Saya nak mudahkan. Kita nampak gerakan ini sebenarnya telah mempengaruhi gerakan kebangkitan umat Islam menentang barat. Kita nampak bangkit menghalang perluasan kuasa barat. Okey. Ini. Habis kita yang kedua. Saya ulang balik PDPC kita ni supaya pelajar jelas. Tadi kita jumpa menentang imperialis barat. Yang ini kita jumpa tentang gerakan islah. Kenapa gerakan islah timbul? Kalau soalan tanyalah, kenapa
Okey, tengok chat ni. Saya tulis dekat chat, pelajar tolong bagi respon. Soalan saya, mengapa timbul penentangan gerakan Islah di Arab ataupun di Mesir? Okey, markah 2 je. Okey. 1. Pelajar boleh bagi respon jawapan sebut mengapa. Markah 2, terus kita gunakan dan. Tak payah kita gunakan serta. Sebab dia nak 2 markah saja. Timbul penentangan gerakan Islah di Barat kerana, pelajar boleh sambung ayat tu. Timbul gerakan Islah. Banyak benda masuk ni pula gerakan Islah di Barat. Okay, kerana apa pelajar? Siapa nak bagi respon? Dia mesti ada sebab. Cuba tengok balik buku teks. Dia mesti ada sebab. Itu belum saya tanya lagi, bagaimana cara gerakan Islah menimbulkan semangat nasionalisme. Kita mesti mulakan di situ. Okey? Siapa nak bagi respon? Dia mulakan jawapan di situ. Timbul gerakan Islah di Barat kerana 2 je. Okey. Come on pelajar. Kita dah habis belajar ni. Boleh tulis dekat chat pun sama. Kalau nak bagi respon, malu-malu nak on mic, boleh tulis dekat chat. Kita kena cuba, salah tak apa. Sebab kita nak belajar ni, kita kena tahu. Berpegang pada ajaran Islam sebenar yang berpandukan Al-Quran dan Hadis. Okey, Syakir. Menyeru umat Islam. Berpegang pada ajaran Islam sebenar yang berpandukan Al-Quran dan Hadis. Itu cara. Dia mengapa? Sebab apa dia nak menentang Barat? Dia mesti, itu jawapan Syakir. Betul kan? Alia kata cuba mengubah budaya dan tradisi. Itu betul. Sebab dia gunakan perkataan dan. Anas, kerana pertembungan budaya antara Eropah dan Amerika dengan budaya tempatan. 1. Yang mengubah budaya dan tradisi tempatan. Good, Anas. Tapi jawapan tu panjang lah markah kita 2 je. Tapi baguslah. Okey. Barulah kita boleh tengok, kita kena faham bagaimana ataupun cara penentangan golongan ini. Okey, cuba kita tengok sekejap kembali pada buku teks. Bagaimana cara dia menentang. Dalam gerakan Islah ini, pelajar nampak, yang awal-awal tu, bagaimana cara dia nak memupukkan semangat gerakan dia. Okey, pelajar nampak apa jawapan? Soalan saya tulis di sini. Bagi pelajar jelas. Tak di sini. Bagaimana gerakan ini. Okey. Ada lagi pelajar baru masuk. Menerapkan fahaman mereka. Okey, markah 4. Okey, pelajar tengok soalan ini, nampak mudah je. Bagaimana gerakan ini menerapkan fahaman mereka? Fahaman tu apa? Ni gerakan ni lah. Fahaman tentang gerakan Islah, Pan-Islami. Pelajar nampak di sini 4 markah
bermaksud dua daripada gerakan Islah, dua daripada PAN Islamik. Saya naikkan soalan ini. Okey. Saya minta pelajar tolong tengok soalan ini betul-betul. Markah 4. Okey, kita cuba. Okey, 4 markah di sini. Okey, saya cuba kopikan soalan. Dalam chat kita, pelajar cuba jawab. Okey, masih ada pelajar baru masuk. Selamat datang. Okey, pelajar. Cuba tengok soalan saya tu. Bagaimana gerakan ini menerapkan fahaman mereka? Gerakan tadilah. Kalau pelajar tak faham kata kunci gerakan ini, pelajar hilang markah. Ini maksudnya ialah Islah dan PAN Islamik. Islamisme. Okey. Okey, cuba bagi respon. Markah kita 4. Masih fakta, belum kebat. Kebat hari ni saya nak minta pelajar jawab holistik. Okey. Cuba-cuba ramai ni. Takkan tak boleh cuba. Nadira nak cuba. Nabiha. Boleh cuba on mic ataupun tulis di chat. Ramai pelajar kita ni. Nabiha. Hafiz boleh cuba, Hafiz? Okey, Nadira dia cuba. Okey, gerakan Islah ini menyeru umat Islam. Okey, saya cuba buka chat sekejap. Gerakan Islah menyeru berpegang kepada ajaran Islam sebenar, berpandukan Al-Quran dan hadis. Good. Nadira. Full mark, 2 markah. Anas. Okey, sama. Bermaksud gerakan Islah, pelajar dah dapat jawapan dah. Ini memang betul. Sebab senang saja. Ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Kita dah dapat 2 markah. Sekarang kita nak ambil PAN Islamik pula. Pelajar tak boleh tak seimbang jawapan ni. 4, 2, 2. Okey, cuba. Boleh on mic kalau rasa malas tulis. Nadira, gerakan PAN Islamik, dia memperkuatkan rasa persaudaraan dan umat yang maju serta sebarkan idea. Good. Itu jawapan buku teks. Dia punya point situ ialah dia berkaitan dengan persaudaraan, penyatuan umat Islam. 2 je. Kalau kita tengok key soalan ini, dia kepada satu ajaran Islam. Cikgu letak dekat chat. Ajaran Islam, dia link dengan Quran dan hadis. Di sini pelajar dah dapat 2. Yang ini dia ambil 2P. Persaudaraan plus penyatuan. Kalau pelajar nak bagi contoh pun boleh. Contohnya adalah bagaimana Tok Janggut telah bangun menentang British di tanah Melayu. Itu kita nampak anak-anak. Kita dah cuba jawab soalan kertas 1. Kita dah cuba jawab soalan kertas struktur ni. 4 markah masih struktur. Okey. Cuba siapa nak tulis jawapan lagi? Ada lagi yang nak bagi respon? Ataupun dah jelas? Kita baru habis 2. Bukan senang. Itu saya kata. Tingkatan 4 ni. Kalau di sekolah kita kena laju. Tapi dalam kelas bimbingan macam ini, dia kena perlahan-lahan. Pelajar jangan marah saya. Slownya cikgu ni cakap. Saya nak bagi awak jelas dan faham. Sebab tajuk kita ni tinggi. Pelajar tak pernah dengar. Okey.
Ada nak tanya lagi yang ini? Ataupun dah okey dah? Kalau Jepun ni, yang terakhir. Kita nak masuk. Yang keempat. Boleh saya masuk Jepun ni? Okey. Kalau tengok Jepun ni, dan lepas itu kita akan boleh buat rumusan. Okey. Jepun, kalau di China, kita ada Dr. Sun Yat-sen. Kalau di India, kita ada Mahatma Gandhi. Kalau di Gerakan Uthmaniyah, kita ada baru nak masuk. Baru nak sebut. Kita ada siapa? Ambil nama Ghani juga. Syed Jamal Afghani. Itu contoh. Kalau di Jepun, dia ada Meiji. Okey, cuba tengok ni. Bukan Maggie. Ejaan dia betul. Ejaan ni kalau salah, setakat bunyi-bunyi tak lari tu ada lagi markah. Okey. Di Jepun, dia timbul kerana, okey, ini sebab kesedaran untuk kemajuan bagi mengelak ancaman barat. Jepun tak pernah dijajah oleh barat. Dia macam Thailand. Siapa pemimpin dia? Saya letak warna lain. Nama pemimpinnya ialah Mikado Meiji. Zaman inilah yang membawa kepada akhirnya Jepun menakluk China dan Asia Tenggara. Okey, apa Meiji buat? Okey, yang ini satu lagi saya nak letak warna lain. Saya letak warna biru. Dia buat pemulihan Jepun, dipulihkan. Dia kata walaupun nak elak ancaman barat, tapi dia kena ikut model barat. Supaya apa? Dihormati oleh kuasa barat. Jadi kalau soalan tanya, bagaimana timbul semangat nasionalisme di Jepun? Inilah jawapan dia. Kalau pelajar nak saya letak sini soalan, bagaimana timbul semangat nasionalisme di Jepun? Ataupun mengapa? Mana-mana boleh. Ataupun kesan. Kesan nasionalisme di Jepun. 2 markah. Ini jawapan kita ada 3 ni. Kesan nasionalisme di Jepun ialah Mikado Meiji telah melancarkan gerakan. Itu kita nampak. Itu di sini. Apa dia buat? Mereka ni ada semangat. Kalau dulu-dulu kita belajar, ada semangat kamikaze. Untuk tingkatan 4 ni, dia belajar satu semangat namanya Bushido. Jadi apa itu Bushido? Maksudnya dalam Bushido ni, dia memupuk semangat sayang kepada negara. Okey, ada lagi pelajar bermasuk. Selamat datang. Okey. Apa? Okey, membina semangat nasionalisme, dia meliputi semualah. Bila semangat nasionalisme dia ada, akhirnya Jepun berjaya muncul sebagai negara industri. Ini kesan. Satu. Udah ada pulih, ikut model barat, barat respect, nasionalisme pun kuat, mereka sanggup mati demi negara Jepun dan muncul sebagai kuasa tentera yang kuat. Ini kalau kita kata soalan tanya kesan nasionalisme kepada masyarakat Jepun. Saya stop di sini, saya tulis soalan di chat. Nyatakan, jelaskan. Okey, pelajar bersedia dengan jawapan ni. Kesan nasionalisme kepada masyarakat Jepun. Okey. Selamat datang Syairah. Okey, 4 markah. 6 pun tak apa. Saya minta 4 saja.
Okey, bila pelajar jumpa perkataan jelaskan, kalau boleh, fakta, huraian, contoh. Kalau tengok jawapan kita tadi memang ada huraian ni. Ada fakta, ada huraian. Kesannya, mungkin inference di situ. Okey, cuba jawab pelajar. Okey, saya stop presenting dulu. Supaya pelajar nampak. Saya bagi take time sikit, masa 2-3 minit. Jawab dengan ayat lengkap. Okay, kita dah ada hampir 41 pelajar tu, ramai dah ya. Okey. Jelaskan kesan nasionalisme. Yang lain pun cuba. Cikgu nak tengok intro, fakta, huraian. Ingat tahun depan, salah satu perkara yang paling penting pelajar untuk tackle pemeriksa ialah kaedah menjawab jawapan yang baik. Jadi cuti ni ambillah ruang dan peluang. Belajar daripada cikgu-cikgu kita yang buat kelas. Tak semestinya saya seorang aja. Ramai lagi. Macam Cikgu Liza, dia ada channel Ayu. Betul Liza InsyaAllah dia ada channel Ayu ni yang sentiasa buat kelas. Cikgu Liza buat dekat tempat juga kan? Sejak untuk SPM. InsyaAllah dia kata 4. Tempat dan kata 1 tapi Terima kasih. refer kepada tempat dah sebab untuk SPM. Okey, nanti boleh follow juga Cikgu Liza punya video. Terima kasih. Okey. Okey. Okey, selamat datang Ruby. Ruby ni Robiatun kot ni. Betul ke Ruby Robiatun? Nama pendek-pendek ni. Ya, Okey, saya cuba tadi pelajar. daripada kelas jawab lah. Ilyas Fikri, Cikgu Liza Ya, sihat ke? Yang masa Tanya lewat Cikgu Liza tu, anak murid tu. kelas saya tu. Ya, saya tadi daripada kelas jawab lah. Patut dia tanya tu. Yang masa lewat sebab kebanyakan ni kelas saya tu. Okey, tengok Nadira. Kesan nasionalisme kepada Jepun, saya copy dulu soalan ni. Saya nak komen jawapan sikit. Sebab jawapan pertama saya nak komen. Okey, kita tengok sama-sama anak-anak. Tengok, saya letakkan intro, huraian, fakta. Supaya kita nampak jawapan tu dengan jelas. Kesan nasionalisme kepada Jepun. Okey, sampai situ tak ada markah Itu ialah I intro. Ialah Jepun dihormati kuasa barat. Okey, ini adalah fakta. Sepatutnya kalau boleh Nadira, cuba letakkan ayat macam kita nak bagi kepada huraian. Di mana berlaku pemulihan dalam aspek tertentu. Saya komen di situ kalau boleh. Sebab kita nak bagi kepada huraian ni. Sebab Nadira dia letak koma. Saya letakkan di mana berlaku, okey, itu saya tambah pemulihan yang meliputi pembaharuan. Pemulihan ini dah dapat satu markah huraian. Yang meliputi pembaharuan dalam aspek kehidupan yang menjadikan Jepun sebagai negara industri. Okey, huraian lagi. Kehidupan itu huraian. Good. Sebagai negara industri dan kuasa tentera. Ini contohnya. Contohnya, saya gunakan perkataan. Contohnya, telah menjadikan Jepun sebagai negara industri. Saya pisahkan soalan ini kepada contoh. Jawapan tu dah betul Nadira, jangan risau.
Okey, pelajar tengok bezanya jawapan saya dengan jawapan Nadira bila saya dah ubah. Okey. Pelajar boleh tengok dekat chat. Saya komen di chat tu. Pelajar boleh tengok di chat sebab saya tak share screen tu. Tengok. Di situ kena share screen juga, tak apa saya share. Okey, pelajar boleh tengok dekat chat. Sebab saya nak komen dulu baru pelajar nampak. Okey, cuba pelajar tengok jawapan saya dengan jawapan Nadira. Ada beza kan? Okey, cuba pelajar tengok di situ. Jawapan saya dengan Nadira. Okey, cuba pelajar tengok dulu. Yang lain pun boleh bagi respon. Kalau kita tengok di situ, pelajar nampak jawapan dia agak menarik. Cuma bezanya apa? Saya dah keluarkan fakta, huraian, contoh. Okey, kalau kita tengok jawapan Alia Syafiqah. Okey, kesan neorealisme kepada masyarakat Jepun ialah dia terus dia tak ambil pemulihan. Tapi pemulihan tu dia letak di bawah. Okey, tak apa. Mikado Meiji melancarkan gerakan pemulihan Jepun. Itu adalah fakta yang menekankan pemodenan, huraian, supaya Jepun dihormati Barat, huraian. Sampai situ 3 markah. Contohnya, nampak? Itu cantik dah sikit. Kesannya, itu inference. Good, Alia. Jawapan yang menarik. Okey. Tengok jawapan saya di bawah, markah kita 4 je. Dia agak menarik. Okey, kita tengok jawapan Anas. Kesan neorealisme kepada Jepun ialah menjadikan negara industri pada abad 20. Contohnya penghasilan produk daripada bahan mentah. Okey. Seperti biji timah yang semakin meningkat. Okey, sampai di situ kita nampak Anas. Jawapan ini pada saya betul. Kalau kebat, no problem. Kalau jawapan munasabah, dia masih follow buku teks. Kalau jawapan kebat, dia tak ada ikut buku teks. Jawapan tu munasabah. Jawapan Anas pun betul. Sebab dia, kalau kita tengok dalam buku teks ini, dia merangkumi keseluruhan. Kalau anda nampak, dekat buku teks tu kita nampak sampai Bushido. Ada lagi. Bushido ni macam kamikaze. Tapi jawapan Anas tak ada. Di mana Anas ambil jawapan? Kita nampak. Itu saya kata, kalau jawapan tu munasabah, skema, Anas dapat markah. Tapi kalau jawapan tu dikata anggap sebagai fakta, Anas mungkin kuranglah sikit markah. Itu sebab kalau boleh, kita jawab ikut buku teks dulu. Okey. Bushido ni nampak ni itu mereka sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita. Bukan senang. Dalam masa sebulan lebih dah jaya menawan tanah Melayu hampir separuh. 2 bulan lebih tanah Melayu habis. Niat bersikal je. Okey. Dah habis dah. 2.3. Kalau kita tengok di sini, dalam kertas 1, ada sedikit pengujian dia. Kalau kita tengok kertas ini, okey, cuba tengok soalan nombor 5. Semangat Bushido antara berikut yang manakah menjelaskan semangat Bushido? Pelajar kena fikir. Daripada hadiah buku teks tadi, apa kesannya kepada masyarakat? Ada satu jawapannya. Apa yang kita nampak situ? D. Alia D. Okey, ada jawapan lain? D, Anas D.
Kalau kita nampak di Aino, Nadira, ramai situ Okey, betul lah. Jawapan tepat ialah D. Dia tolak ansur, tolak menolong. Ini dua jawapan yang pelajar mungkin keliru. Tak setia kepada raja pun betul juga. Tapi sebenarnya lebih tepat adalah sanggup berkorban. Okey. Kalau kita tengok di sini pelajar, dalam PowerPoint saya, macam tak nak bagi PowerPoint. Okey, kita tengok sekejap PowerPoint sikit supaya pelajar nampak. Dia nak responding. Dia itulah kadang-kadang. Itu saya kata line kita mempengaruhi kita. Kita berlawan dengan line. Kalau kita tengok bab 2 ni, dia tak nak bagi sana, kita buka sinilah, tak apa. Saya letakkan sedikit berkaitan dengan nota. Siapa yang masih belum ada nota, bab 1 hingga bab 10, boleh mesej saya. Nota daripada guru-guru real tingkatan 4. Okey. Kalau kita tengok di sini pelajar, dalam nota ni lebih mudah lah ada letak gambar, letak semangat Bushido. Pelajar nampak di situ kan. Semangat Bushido asas membina nasionalisme rakyat dan semasa era pemulihan Meiji. Di situ dah dapat jawapan dah. Kalau kita nampak Okey. Ini nota, ini contoh nota lah. Kalau pelajar tengok nota ni, dia mudah. Gerakan Islam. Okey, kita belajar tadi kan. Gerakan PAN Islamik. Sama macam buku teks. Dia tak ada beza. Cuma dia dah dimudahkan key-key dia lah. Macam kita nampak gerakan-gerakan lain. Contoh India. Okey, baik pelajar. Saya dah habis 2.1, 2.2, 2.3. Saya nak buat rumusan dah ni. Bagi pelajar yang baru masuk, saya dah habis India. Saya dah habis China. Saya dah habis apa lagi? Jepun. Dan juga gerakan Islam. Jadi pelajar tengok Okey, cikgu Aini ada kenduri kahwin. Okey, bagus cikgu Aini. Dia orang yang sentiasa hadir untuk kenduri kahwin. Ada kenduri ke jemaah ni? Okey, baik. Kalau pelajar tengok di situ, ini juga yang saya dah tekankan pada minggu lepas. Di India, kita dah tekankan Dr. Sun Yat-sen. Di China, nampak 3 prinsip tu. Okey. Ini adalah gerakan PAN Islamik. Kita ada nama 2 tokoh utama tadi. Ini lebih mudah. Syed Jamal Al-Din Al-Bukhari, Syekh Muhammad Abduh. Dan yang terakhir, ini gerakan PAN Islamik dan kita sentuh. Ini Bushido. Jepun, nampak? Ini semangat samurai yang hebat. Ini nasionalisme di Jepun. Sama juga, kita dah habis. Pelajar kena faham Jepun kesan. Okey. Cuba tengok peta ni. Pelajar kena tahu kadang-kadang soalan kita di sekolah. Pelajar, kita nak tahu juga negara. Cikgu bagi peta kosong kalau macam ini. India. Ini bendera India. Kalau China, kita tekan China. China ni dekat dengan Jepun. Ini bendera apa yang ada bulan dan bintang tu? Itu negara Turki. Okey. Seterusnya, kita jumpa negara Mesir, Jepun, Filipina. Ini adalah negara Myanmar, Vietnam, Thailand dan juga negara Indonesia. Ini sekadar kita nak tahu tentang negara-negara yang telah kita belajar. Okey.
Ada nak tanya? Q&A 2 minit. Betul ke jam saya sebelah? Syukur. Okey, kalau ada nak tanya, boleh on mic ya. Apa saja awak nak tanya berkaitan dengan KSM tingkatan 4, boleh bertanya. Jangan malu-malu. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan mesej awak. Jangan risau. Ada nak tanya? Masih malu-malu, tak apalah ya. Bersambung, sabar, ya. Okey. Tajuk 2.4 ni, saya nak pergi kepada Thailand dulu pelajar. Yang ini kita latihan ni. Kita bukan nak pergi sini. Kita pergi Thailand dulu. Jauh kita nak pergi ni. Negara jiran kita. Kenapa saya nak pergi Thailand? Ada sebab lah. Sebab Thailand ni dia boleh berdiri satu soalan dengan sendiri. Okay. Filipina saya tinggal dulu. Okay, sekejap je kelas kita. Udah sejam ni. Itu sebab pelajar. Kita nak belajar ni, kita kena kuasai pelan-pelan. Okey. Okey, ini adalah negara Vietnam. Okey, 2.4 ni ya. Indonesia. Kita nak pergi Thailand. Okey. Okey, cuba tengok di Thailand pelajar. Sebab lepas ni kita nak jawab soalan esei. Okey, Thailand ni, dia kena kita buktikan kenapa nasionalisme di Thailand ini berbeza. Kalau macam di Indonesia, dia dijajah oleh Belanda. Filipina dijajah oleh Spanyol. Thailand, dia tidak pernah dijajah. Okey, kalau kita nampak di sini, saya letak dengan warna merah, bagi anak-anak lebih jelas. Dia bersifat anti penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Itu kita nampak di sini. Bagaimana pemodenan Thailand telah berjaya mengekalkan kemerdekaan. Pelajar kena faham ini. Bila saya sampai di bahagian itu, pelajar tolong jelas dan faham betul-betul. Okey. Pelajar tolong jelas pemodenan Thailand. Hafiz pun masuk. Bagaimana pemodenan ini dia berjaya mengekalkan kemerdekaan. Okey, kita tengok pada perenggan kedua. Okay, kita nak buktikan diplomasi dan pemodenan daripada dua pemerintah, Mongkut dan Chulalongkorn. Ingat pemodenan Thailand ni ada dua pemimpin. Pelajar boleh letak nama dah tu. Thailand, Mongkut dan Chulalongkorn. Apa Mongkut buat? Okey, Mongkut ni saya letak dengan warna hijau. Okey. Membina hubungan baik dengan kuasa barat. Okey, diplomasi dan pemodenan tadi, ini kita letak fakta. Hubungan dengan kuasa barat ni kita letak huraian. Jadi bila kita katakan baik dengan negara barat, dia mesti ada contoh negara barat. Negara apa? Okey. Contohnya British sampailah Perancis. Dapat tahu satu pun cukup. Dia dapat 3. Itu contoh. Okey, apa dia buat? Okey. Kalau kita tengok apa dia buat, pelajar akan nampak dia menggunakan barat. Ini huraian ni. Penasihat barat dibawa masuk untuk melatih pegawai tempatan. Ini pergi kepada huraian balik.
contohnya dalam bidang apa? Ini contoh kewangan sampailah habis. Kalau pelajar ingat huruf K, dapatlah markah. Kewangan, kastam, tentera. Baik. Seterusnya kita nampak fakta seterusnya. Tadi baru satu fakta. Melaksanakan sistem pendidikan barat. Kita nampak. Dalam pendidikan barat ini, dia telah huraiannya ialah terpaksalah bersahabat baik dengan barat. Sebab nak dapatkan ilmu tu. Itu yang dibuat oleh Mongkut. Dan diteruskan oleh Chulalongkorn. Yang kita nampak Chulalongkorn ni buat. Sebenarnya lagi banyak. Dia menubuhkan majlis mesyuarat rendah, majlis mesyuarat tinggi dan sebagainya. Dan kita nampak inferennya menjadikan Thailand negara bebas daripada penjajah barat. Tak ada sebab barat nak jajah British. Sebab Thailand kawan dia. BFF dia. Takkan dia nak marah. Okey. Macam mana timbul semangat nasionalisme? Okey, ini zaman lain. Zaman ini, raja ni, kalau tengok Raja Wajirawut, dia ada sifat-sifatnya yang rakyat tak suka. Okey, kita tengok di sini. Macam mana rakyat bangun menentang. Dia ada kelemahan dalam bidang pentadbiran. Kita nampak. Kenapa? Penguasaan politik oleh kerabat diraja yang terlalu banyak. Maksudnya raja monopoli banyak sangat jawatan. Itu timbul dua orang ni. Nai Pridi Panomyong dan Pibul Songkaram. Pibul Songkaram. Dalam buku teks kata 5 Songkaram. Jadi kita nampak mereka ini telah bangun menentang pemerintah. Dan kita nampak itulah nasionalisme dia. Dia tak puas hati. Lagi dengan apa? Terhadap penguasaan ekonomi barat dan China. Dan kesannya kita nampak pelajar boleh baca. Ini Thailand. Ini nampak. Thailand ni dulu nama Siam. Thai, tanah bebas. Ini kita nampak birokrasi ni. 80 penasihat barat, penasihat dalam kastam, tentera, kewangan dan pelabuhan. Ini Mongkut buat. Jadi kalau kita tengok soalan pelajar, okey, satu-satunya soalan kertas 2 yang khusus kita nak cuba jawab. Kita hari ini kita cuba jawab struktur. Esei saya dah bagi secara tak langsung tadi ya. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Tajuk kita Thailand. Pernyataan berikut berkaitan dengan gerakan nasionalisme di Thailand. Dapat saja soalan. Stimulus ini pelajar bacalah dengan betul. Kita nampak dia letak apa? Pemodenan dan pentadbiran menjadikan Thai bebas dari kuasa barat. Soalan pertama ni mudah. Apa jawapan ni pelajar? Huruf Roman, jawapan pendek. 2 tokoh pemodenan. Allah takkan tak dapat. Malu benar lah ya. Takkan nak jawab Tunku Abdul Rahman kot. Raja Mongkut. Pemodenan. Raja Pentadbiran. Chulalongkorn. Okey. Pelajar bagi respon. Boleh on mic, pelajar. Jangan risau. Raja Mongkut. Dan? Mongkut dan? Raja Chulalongkorn. Good. Yang ini saya yakin pelajar tak ada salah eja. Sebab kita direct saja. Kita terus bagi Mongkut. Kalau boleh huruf besar lah. Kalau tak boleh, nak buat macam mana? Chulalongkorn. Ejaan kita takkan salah kot. Chulalongkorn. Tapi yang kedua, apa beza dari segi bimbingan menjawab ni? Yang ini ada huruf Roman.
Yang ini tak ada huruf Roman. Jawapan ayat penuh. Bila dia tengok sini pelajar, markahnya dan. Nampak situ ya? Ada Syah orang masuk kan. Kita dah nak habis kelas pun nak masuk. Okey. 2 markah. Kalau 2, gunalah kata kuncinya dan. Okey. Jelaskan pemodenan tokoh di A. Okey pelajar. Kalau pelajar tulis A mongkut, jawablah mongkut. Kalau pelajar tulis A ni Chula Longkorn, jangan jawab jawapan mongkut. Ikut apa yang awak jawab di A. Biasanya, kita jawab, kalau salah eja, Afif, dia gini, kalau salah eja, maksudnya bunyi itu tak lari sangat lah. Kalau mongkut, kita letak mangkat, mampok mangkor lah. Mangkat maksudnya mati. Salah lah. Mongkut. Contoh kita tulis M-O-N, G tak ada misalnya. Tersilap. Monkut. Mungkin dapat lagi jawapan. Tapi kalau mangkat, jawapannya penampar tu. Nampak sangat larinya. Okey, boleh B ya? Okey, apa jawapan B ni? Jelaskan pemodenan tokoh A. Dia nak A ni. Yang awak jawab ni. Kita tengok di skrin tu. Senang aja. Jelaskan pemodenan. Pemodenan dan pentadbiran yang dilakukan oleh mongkut ialah, cuba kita tengok jawapan di chat. Ada tak? Pelajar, come on. Kita dah kaedah menjawab ni. Pemodenan dan pentadbiran di zaman mongkut dan Chula Longkorn. Tapi jawapan pelajar mestilah kepada mongkut. Sebab kita letak mongkut di A. Okey, siapa boleh jawab A? 2 markah saja. Pemodenan pentadbiran yang dilakukan oleh tokoh di A ialah ... dan ... Okey. Nadira membawa penasihat barat untuk tu pun dah dapat markah kedua dah. Itu jangan risau dah. Nadira ya. Apa yang Nadira jawab tu? Raja Mongkut membawa penasihat barat untuk. Untuk tu sudah pergi jawapan. Melatih pegawai tempatan, dah dapat 2 dah. Dalam bidang contoh dah dapat 3. 3 markah. Alia, penasihat barat yang dibawa masuk, serta membina hubungan baik dengan barat. Good. Alia pun 2. Hafiz tadi cikgu dah jawab kan? Okey. Cikgu rasa soalan ni masih mudah. Tapi dalam periksa, jangan kata mudah. Ramai yang mangkor dalam jawab ini. Mangkor ni maksudnya salah lah. Okey. Soalan yang ketiga. Markah 3. Pelajar tengok di sini. Dia nak, pertama kita tengok apa key soalan. Terangkan kesan di soalan B kepada Thailand. 3 markah. Okey, kesan pemodenan yang pelajar jawab di B ini. Tinggi soalan ni pelajar ni. Apa yang pelajar jawab tadi, kesannya kepada Thailand. Okey, markah 3, automatik kita boleh ambil kata kunci serta. Kesan pemodenan pentadbiran kepada Thailand ialah, kalau boleh, jawapan mesti ada contoh lagi baiklah. Tak ada tak apa. Apa kesan dia? Dah tentu kesan yang pertama tu yang cikgu dah terang awal tadi. Berjaya mengekalkan kemerdekaan.
kerana pemerintah telah berbaik-baik dengan negara barat seperti British. Nombor 3. Okey. Pelajar jelas Okey, ada pelajar tulis jawapan di chat. Okey, kita tengok jawapan Nadira. Dia kata membawa masuk penasihat barat untuk tadi. Oh, ini jawapan tadi. Belum lagi. Kalau ada jawapan pelajar boleh on mic terus. Lagi mudah untuk kita dengar dan komen. Kesan. Kekalkan kemerdekaan. Rakyat mendapat pendidikan barat. Barat tak ada sebab untuk menjajah Thailand. Banyak jawapan pelajar. Yang ini nama pun kebat. Jawapan kena kebat lah. Okey. Dan yang terakhir pelajar. Nampak? Soalan bagaimana memodernkan pentadbiran negara seiring dengan abad 21. Ini saya minta pelajar fikir. Macam mana kita nak pentadbiran negara kita ni sejajar dengan pemodenan abad 21. Abad teknologi. Ini pelajar kena fikir. Boleh on mic? Saya nak stop sharing. Okey, pelajar boleh bagi jawapan dengan type ataupun mic. Saya nak stop presenting. Macam mana kita nak pemodenan kita hari ini sejajar dengan abad 21? Okay. Apa kita nak? Kita nak pemimpin kita buat apa? Kita nak pemimpin kita, dah tentu kita nak pemimpin yang menggunakan apa? Teknologi dalam pentadbiran. Yang tu huraianlah, memudahkan urusan rakyat. Ini kan dah mula dah. Contohnya kita menggunakan online, kita kurangkan penggunaan kertas paperless. Hari ini nak isi borang semua online. Tak ada lagi pemprosesan guna kertas. Itu kita nak. Itu sejajarlah. Kita nak pentadbiran kita ni apa lagi selain pada macam itu. Pelajar boleh fikir apa lagi? Come on pelajar, cuba kita fikir luar kotak. Hubungan baik dengan negara luar. Emmanuel kata hubungan diplomasi dengan negara maju. Okey, mungkin kita nak ambil teknologi daripada negara barat, kita nak bawa masuk. Mungkin teknologi dalam bidang automotif yang kita dah buat kan. Kereta boleh cakap. Macam Proton kan. Go to the parit. Masuk parit terus lah. Bukan pergi pekan parit. Kan seronok. Itu teknologi. Teknologi dalam pendidikan. Hari ni pun dah banyak dah. Macam sekolah. Saya dah guna smartboard. Pakai contoh-conting dekat smartboard je kan. Okey anak-anak. Jelas Okey. Kita dah menghampiri 1 jam 45 minit. Saya harap sedikit perkongsian saya hari ini boleh membantu anak-anak dalam menjawab soalan. Kertas 1, struktur, sedikit esei, sedikit PDPC secara berfokus. Dia tak boleh semua sebab banyak benda kita nak sentuh. Okey. Itu saja daripada Cikgu Kot hari ini. Cikgu rasa mungkin perkongsian kita untuk sedekat ini kelas yang terakhir kot. Apa-apa kena beritahu kemudian. Okey, itu saja daripada saya kot. Kalau nak bertanya boleh seminit 2. Pelajar boleh bertanya. Okey, terima kasih pelajar yang hadir hari ini lah. Kita jumpa lagi di lain masa. Gunakan masa yang ada untuk pelajar kuasai kaedah menjawab soalan. Okey, itu saja daripada saya.
Bye-bye. Terima kasih. Azri. Okey, Arya. Terima kasih Izzat, terima kasih Muhammad. Okey, sama-sama semua Okey. Okey, sama. Bye-bye. Azri.